Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perjuangan. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Buruh kepada semua rakan-rakan di luar sana. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berkongsi pengetahuan di dalam forum ini. Bersama-sama kita hari ini dibawakan 3 panelis yang akan menyentuh beberapa topik penting berkaitan isu-isu semasa perburuhan negara. Forum ini dianjurkan sempena Hari Buruh atas usaha pergerakan Local Unionist Networks atau lebih dikenali sebagai LUN dengan kerjasama Kumpulan Gabungan Reformasi Undang-Undang Perburuhan dikenali sebagai LLRC dan Malaysia Automotive Trade Union Federation atau MATUF. Tanpa membuang masa, saya perkenalkan ahli panelis kita yang pertama, Saudara Muhammad Sazwan bin Abdul Hadi. Beliau adalah aktivis LUN dan beliau hadir pada hari ini bagi mewakili LUN. Berkhidmat sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan Perkeso, beliau juga adalah mantan pengerusi belia MTUC dan pernah bersama dengan Kesatuan Kaki Tangan Lembaga Getah Malaysia sebagai Setiausaha Agung. Panelis kedua adalah Saudara Muhammad K. bin Mansur, Presiden Malaysia Automotive Trade Union Federation. Saudara K mula terlibat dalam Kesatuan Sekerja semenjak tahun 1996. Beliau pernah dipilih memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja-Pekerja Pro 2 dan juga Vice President MTUC bagi sektor swasta. Selain pada itu, beliau juga dilantik sebagai panel bagi pekerja di Mahkamah Perusahaan Malaysia semenjak tahun 2012. Panelis kita yang ketiga adalah Saudara N. Gopal Krishnan, pengerusi bersama Gabungan Reformasi Undang-Undang Perburuhan LLRC. Beliau juga adalah Setiausaha Agung bagi Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Industri Peralatan Alat-alat Pengangkutan dan Sekutu. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung MTUC. Tanpa membuang masa, kita akan ke panelis pertama, Saudara Sazwan. Saudara, seperti kita tahu sekarang pandemik COVID-19 melanda negara malah seluruh dunia. Ia juga telah memberi kesan kepada ekonomi dan industri. Para majikan, para pengusaha telah mula mengatur langkah-langkah kewangan bagi memastikan mereka berdaya saing dalam industri dan terus kekal. Soalannya ataupun apa yang akan dikupaskan oleh saudara, bagaimana golongan pekerja boleh bersedia untuk mendapati cabaran di kala pasca COVID-19 ini dan apakah jaminan pekerjaan yang ada? Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator atas peluang yang diberikan pada hari ini. Yang dihormati saudara moderator dan juga ahli panel saudara A dan juga saudara Gopal. Okey, berkenaan kebersediaan pekerja mendapati cabaran pekerjaan di kala pasca COVID. Kita melihat bahawa COVID-19 telah melanda di negara kita pada tahun 2020. Sebanyak 100,000 dan lebih kehilangan pekerjaan dilaporkan pada tahun tersebut. Maka dengan itu banyak pekerja-pekerja yang hilang kerja dan majikan-majikan juga tidak ada terjejas akibat dengan stop daripada aktiviti-aktiviti perniagaan dan daripada itu pekerja-pekerja juga mengalami masalah untuk mendapatkan pekerjaan semula. Dan kita melihat pada tempoh selama 3 bulan pada Mac sehingga bulan Jun tahun 2020, kita melihat peluang pekerjaan tu kurang dan tidak ada langsung. Manakala pekerja-pekerja yang sedia ada telah kena retrench. Ada juga yang menutup operasi dan kumpulan yang paling terjejas dan industri yang paling terjejas adalah kumpulan industri pengusaha kecil dan sederhana, iaitu SME lah. So kita lihat dekat situ bahawasanya kehilangan pekerjaan ini perlu dibantu oleh kerajaan. Pada masa tersebut kerajaan telah mengumumkan program pengekalan pekerjaan dan juga program subsidi upah yang mana pekerja-pekerja ini tidak boleh dibuang kerja apabila kerajaan telah memberi subsidi kepada mereka lah. Okey, selepas daripada itu pada bulan Jun tahun 2020 kita melihat pula pada waktu tu kes COVID telah kurang
dan dia telah masuk kepada pasca Covid yang pertama. Jadi kerajaan telah mengumumkan satu insentif, kita panggil insentif pengambilan pekerja, yang mana majikan yang menggajikan pekerja akan diberikan insentif. Dan ditambahkan lagi ada program latihan kepada pekerja-pekerja tersebut. Jadi ramai majikan-majikan mengambil peluang ini untuk mewujudkan jawatan kosong, dan juga pekerja-pekerja ini mempunyai ruang dan peluang untuk kembali bekerja. Daripada program itu juga kita melihat program ini telah mengikat majikan supaya majikan ini memberikan kontrak sekurang-kurangnya 12 bulan untuk menerima program subsidi upah ni lah, ataupun program insentif pengambilan pekerja ni. Okey. Dari segi kebersediaan pekerja-pekerja pada masa kini, pekerja-pekerja ni perlu sesuaikan diri dengan norma baru, yang mana bekerja daripada rumah yang kita pernah dengar, dan juga interview pun secara atas talian dan tidak perlu lagi bersemuka. Jadi kita melihat dekat situ, itu adalah persiapan-persiapan yang perlu dihadapi oleh kaum pekerja. Okey, kita melihat program yang diumumkan kerajaan ini juga tidak kurang kepada kumpulan-kumpulan seperti graduan ataupun lepasan sekolah melalui program-program peratisan, program MyStep, program peratisan nasional yang diuruskan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Jadi program-program ini juga mewujudkan peluang pekerjaan kepada lepasan sekolah dan juga universiti untuk memasuki alam pekerjaan. Daripada situ kadar pengangguran itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Jadi majikan dan pekerja perlu peka dalam keadaan sekarang ini, yang mana insentif daripada kerajaan ini juga membantu mewujudkan peluang pekerjaan, dan juga pekerjaan yang diwujudkan ini juga menjamin pekerja-pekerja untuk sustain lebih lama di sesebuah syarikat itu. Dan program subsidi upah juga kita lihat mampu mengekalkan pekerja. Adakah program-program sebegini akan diteruskan pada masa akan datang? Mungkin kita sama-sama boleh fikirkan untuk program yang masa akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Tuan. Dalam soal ini, adakah kerajaan ataupun pihak PKSO bercadang untuk melanjutkan tempoh mengenai subsidi ataupun apa-apa program yang memang telah dilancarkan sebelum? Kalau kita melihat dari segi PKSO, kita tidak melihat kepada sudut PKSO sahaja. Program-program yang seperti penjana, dia melibatkan banyak kementerian, dan juga sekarang kita ada program pemerkasa. Jadi yang mana keterlibatan pelbagai agensi ini dia mampu setidak-tidaknya mewujudkan peluang pekerjaan kepada pekerja, dan juga melatih seseorang pekerja itu untuk lebih berkemahiran dan lebih relevan dalam pekerjaan-pekerjaan yang di masa akan datang. Okey, terima kasih. Adakah usaha tertentu yang akan dibuat oleh PKSO, makna orang kata outreach keluar ke sana? Saya rasa dalam keadaan sekarang banyak pekerja-pekerja yang terlibat dalam kata pembuangan kerja, mereka tidak tahu sebenarnya itu adakah SIP ke ya. Jadi apa perancangan pihak PKSO mengenai perkara ini? Kalau saya melihat daripada segi aktivis LUN, ya, kita melihat PKSO ni banyak program yang dilaksanakan. Program insentif pengambilan pekerja, kita bekerjasama dengan majikan untuk mengadakan interview. Jadi kita adakan hibur pekerjaan bersama-sama dengan majikan, yang mana kita menarik semua peserta-peserta, pekerja-pekerja di luar sana yang kehilangan pekerjaan ini untuk hadir interview lah. Di samping itu, kita juga menawarkan kepada majikan, sekiranya mengambil pekerja, insentif pengambilan pekerja ini akan dibayar kepada majikan tersebut. Dan program-program ini bukan disasarkan kepada penduduk di bandar saja. Kita ada kita melihat PKSO sendiri telah pergi ke kawasan PPR, dan juga yang dilakukan yang baru ini di Terengganu. Kerjasama antara PKSO dan juga kerajaan negeri Terengganu itu, kita melihat sendiri pada itu membuat interview ataupun terbuka lah untuk
pekerja-pekerja ini untuk hadir. Dan dari segi faedah kehilangan pekerjaan ini, selalu kita wawarkan, pihak Perkeso wawarkan melalui laman sosial Perkeso berkenaan dengan faedah sistem insurans pekerjaan. Dan di dalam berita sendiri pun kita maksudnya pihak Perkeso telah iklankan apakah benefit di bawah insentif sistem insurans pekerjaan itulah. Masih Saudara Sazwan memberi orang kata serba sedikit input mengenai apa yang telah ditawarkan oleh Perkeso. Untuk pengetahuan semua, Saudara Sazwan juga adalah orang kata terlibat secara aktif di dalam loan. Beliau bukan saja, walaupun beliau berkhidmat sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan Perkeso, tetapi daripada peringkat orang kata aktivis loan yang dia jalankan, orang kata bantuan yang diberi kepada orang kata pekerja semua, warga pekerja semua, tidak tersekat hanya sebagai seorang jawatan sebagai itu. Jadi mana mungkin warga loan ataupun pekerja-pekerja luar sana yang memerlukan bantuan boleh berhubung dengan beliau. Okey, terima kasih.